المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهد الله ولم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمني بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid Qaryah Kampung Paya, Timbalan Pengurusi serta barisan pegawai dan kepimpinan masjid yang dimuliakan. Yang dihormati lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, Tuan Bilal, barisan ahli jatah kuasa masjid, tuan-tuan haji, pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan sidang jemaah yang hadir pada malam ini. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat? Rindu kat tuan-tuan ni. Saya rindu kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak tahulah. Agak-agak cinta berbalah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita sama panjatkan kerana Allah dah izinkan kita untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid, walaupun tak sepenuhnya bebas ya. Jadi kita hati-hatilah, SOP kena ikutlah, sesuailah dengan firman Allah SWT, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kan. Sadaqallahu azim. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada pemimpin. Mana SOP ni pemimpin buat sebab dah nak mengelakkan kita daripada berjangkit lah. Jangan ada kepentingan diri lah. Ikut SOP lah. SOP yang kita jadah bawa sendiri. Mask pakai sanitizer, tulis nama, dan cek suhu. Itu untuk kebaikan bersama, bukan untuk menyusahkan. Dan saya tertarik dengan pesan daripada pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, Ustaz Zaidi Ramli. Dia kata alhamdulillah masjid seluruh Negeri Sembilan ni dah dibuka untuk jemaah kuliah. Maka dia berpesan kepada kita, hadirlah, imarahlah masjid ni. Imarah masjid, jangan tak datang. Dia kata sebelum ni tutup, orang marah tak datang kan. Ni masjid buka tak datang, siapa nak marah? Masjid marah kita lah. Tapi masjid tak bersuara. Jadi peringatan dia tu bermaknalah untuk kita. Marah orang perempuan ada setengah tempat tu dia kata boleh, ada setengah tempat tak boleh. Kita tengok macam mana untuk jemaah. Tapi sekarang ni orang perempuan tak ada lagi lah. InsyaAllah dia orang kata slow-slow lah. Dia tidak lepas sekaligus, sikit-sikit sebab kawalan. InsyaAllah alhamdulillah, syukur pada Allah SWT.
dan pengajaran, banyak pengajaran ibrah kita boleh ambil daripada virus ni. Ada yang baik, ada yang tak baik, biasalah tu. Allah jadikan kita adil lah. Semukadimah sikit dulu lah. Jadi kita sama-sama lah ambil pengajaran lah. Sama-sama lah kita muhasabah diri, insaf diri. Yang mana saya tertarik tentang apabila berlaku penyakit ni, nak balak daripada Allah SWT ni untuk menguji kita sebenarnya, dan untuk menegur kita atas maksiat dan dosa yang kita lakukan. Saya bulan Ramadan saya selalu ikut channel Baba Zoo Baba Zoo di Patani Dia menangis, ada satu selok dia menangis kerana apa, dia kata minta tolonglah dalam keadaan wabak macam ni, tinggallah maksiat. Pesan ulama, tinggallah maksiat, taatlah pada Allah. Bila kita tinggal maksiat, taat pada Allah, insya-Allah balak tu tak akan turun. Kita doa semoga balak penyakit ni angkat daripada muka bumi ini. Disebutlah antara 15 perkara hadis tu kan yang mengundang balak Allah SWT tu. Dia kata tak payah pergi jauh, tak payah pergi luas. Dia kata balak Allah turun ni dalam rumah kita pun banyak. Satu, suami yang tidak taat pada Allah, bapa yang tidak taat, yang tidak menunaikan tanggungjawab, isteri yang durhaka kepada suami, anak-anak durhaka kepada mak bapak. Ini pun sudah cukup menurunkan bala Allah SWT. Nak sebut 15 panjang. Jadi kita sama muhasabah dirilah. Kerana kita tak perasan, kerana kita dah nampak keluar jauh-jauh dalam rumah kita sendiri menggunakan bala Allah, kita tak perasan. Betul tak? Sama-sama lah tuan-tuan. Jadi bala ke, malapetaka ke, ini semua daripada Allah SWT. Jadi bukan saja-saja Allah nak beri peringatan pada kita. Kalau kita masih tak insaf lagi, tak tahulah. Tepuk dada tanya imam masing-masing lah. Yang pasti mati itu pasti. Apa bekalan yang kita nak buat mati? Hanyalah amal-amal soleh. Baik tuan-tuan, sidang jemaah sekalian. Baik, saya syukur pada Allah SWT. Saya nak ikut kitab yang tuan-tuan ada ni. Saya order dengan pembekal tu, alhamdulillah sahabat ni. Maka dia bagi percuma. Saya order online, dia bagi percuma. Dia kata tak apalah, saya bagi percuma kat ustaz tu mengajar. Doakan dia barakah. Alhamdulillah, tengok. Orang faham agama, faham ilmu, dia bagi percuma kita. Syukur pada Allah SWT. Saya tak sebutlah. Ni boleh. Nak ikut macam dengan tuan punya lah. Okay. Yang lama saya punya tu saya simpan lah. Okay. Baik, sebagai mukadimah sebelum kita baca kitab, ada ketah kat tuan-tuan tu, saya nak berkongsi satu ceramah yang cukup menarik hati saya dan cukup menginsafkan saya bahawa kita dalam kehidupan kita tidak boleh bersangka buruk dengan orang walaupun orang itu pelaku maksiat, sebab kita tak tahu penghujung dia. Ini beringat Dan kita walaupun kita rajin berilmu, kita beramal, kita jangan rasa selesa. Kita tak tahu hujung kita macam mana. Ini peringatan daripada Syekh Zainul Asri, seorang ulama Kedah lah. Dia mudir tahfiz lah. Ada yang di Lebam ni, ada di Lebam tu yang dia kuliah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak selawat ni. Jadi saya cepat dengan ceramah dia dan cepat catat doa ni. Dia satu kisah zaman dulu, seorang pemuda ni dia memang jahat sungguh. Orang kampung semua orang tahu dia jahat. Tapi bagaimana Allah pilih dia menjadi orang yang baik? Antara sebabnya dia amal doa ni. Doa kat tuan-tuan tu. Ada? Kita kongsilah. Semoga dia dalam ni doa ni 3 perkara dia minta. Dia minta kepada Allah, rezekikan kepada aku, kami sebelum kami mati tu kami sempat bertaubat. Akhirnya orang tadi maksiat tadi dia mati sempat bertaubat. Ni untuk kita nak macam ni. Ujung tu. Bila dia mati, bila dia meninggal, ada orang bermimpi bahawa kubur dia luas, terang benderang, luas kubur dia sejauh mata memandang. Dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia diampun dan dosa dia oleh Allah SWT. Dan dia dikurniakan mati syahid. Masya-Allah tuan-tuan. Dan yang ketiganya dia mendapat syurga dan nikmat syurga. Dia doa ni. Jadi kita nak doa ni tuan-tuan. Dia Syekh Zainul Asri pun dia kata dia amal doa ni daripada guru dia amal. Dan dia ijazah sama kita lah. Jadi saya tertarik, saya amal lah. Kita sama-sama kongsi. Saya tak nak amal seorang, tuan-tuan sekali lah. Saya dapat pahala bagi kita. Walaupun kecil ni bermakna. Okay, kita baca sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sama-sama. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-maut
jannatan wa na'imah. Mudah baca kalau boleh di tiap-tiap lepas solat lah. Apa maksud dia dah? Ya Allah, rezekikan kepada kami sebelum kami mati, kami sempat bertaubat kepadamu ya Allah. Dia doa macam tu. Allah kurniakan doa dia. Allah mustajab doa dia. Dan ketika kami mati, kami mendapat kesyahidan. Mati syahid lah. Mati dalam mengucap 2 kalimah syahadah. Syahid lah. Dan selepas kami mati, kami mendapat syurga dan nikmat syurga. Akhirnya doa-doa tiga-tiga dia minta ni semua dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi orang terkejut bahawa dia hidup dalam keadaan maksiat jahat, tapi dia mati dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Jadi siapa punya kerja? Allah. Jadi kita sama-sama doa lah. Sebab doa diamalkan oleh ulama ni. Boleh tuan-tuan jadi kita amal lah. Saya insan yang lemah, yang kerdil, yang jahil, nak mengijazahkan tuan-tuan tak layak lah. Tapi saya ambil ijazah daripada Tok Guru gitulah. Kita amal lah. Tak amal lah. Tak layak kita nak ijazah ni. Ya, kita amal lah doa ni insya-Allah tuan-tuan Boleh share-share lah. Malam saya bagi kat Bagan Pinang. Ada yang masuk dalam Facebook. Step ni. Cuma dia tertinggal jannatan tu, saya tak tulis ta. Saya ubah balik. Jannatan wa na'imah. Ya. Mungkin kesilapan terlepas pandang saya, tak buat titik. Saya dah betul balik. Baik tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah SWT sekian dikasih sekalian. Alhamdulillah. Betulkan niat kita. Jadi tazkirah pendek yang mukadimah ni pun memberi pengajaran cukup hebat pada kita bahawa kita tidak boleh memandang rendah, memandang enteng kepada orang yang dalam keadaan maksiat, sebab kita tak tahu ujung dia. Allah pilih dia jadi orang yang baik. Jadi itu pengajarannya yang cukup hebat lah untuk kita. Samalah kita tuan-tuan, kita jangan rasa selesa. Apatah lagi kalau kita sedang beriman kepada Allah SWT, beramal, mati dalam keadaan beriman, beramal, doa dimustajab, lagi hebat lah. Lagi-lagilah dimuliakan oleh Allah SWT daripada orang tadi tu. Gitu InsyaAllah apa-apa pun kita serah pada Allah. Kita banyakkan berdoa kepada Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung muka surat 110 kita saja ni. Kalau ikut kuliah takmir ni setengah jam arahan insya-Allah. Baik, kitab ini Abu Lais As-Samarqandi kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Kita bersiaran langsung ni live Facebook lah. Okay? InsyaAllah moga kita dapat input yang terbaik dan komen-komen yang terbaik lah yang membina saya yang jahil yang dhaif ni. Mengharapkan teguran-teguran daripada yang melihat ni, bagi teguran yang membina lah. Nak kutuk tak apalah, salah tu jangan kutuk tak betul sudah. Okay? Karena bagi saya tuan-tuan semua ni yang menonton ni semua guru-guru saya, membetulkan saya baru saya boleh jadi elok. Okay? Jadi saya anggap saya dan murid lah. Dan InsyaAllah sedikit demi sedikit kita akan buat perubahan. Maksud saya lah akan buat perubahan yang ke arah yang lebih baik setelah mendapat teguran-teguran daripada kawan-kawan. InsyaAllah mungkin sebelum ni banyak kesilapan InsyaAllah cuba yang terbaik. Kata ulama, aku tak mampu nak jadi baik, tapi aku cuba mampu untuk menjadi baik. Aku bukan orang yang baik, tapi aku cuba mampu menjadi orang baik. Macam kata Ustaz Jeffrey lah, seorang ni dia berdoa kepada Allah SWT dengan dia pesan guru dia. Dia kata banyakkan doa, ya Allah jadikanlah aku orang baik, jadikanlah aku orang baik. Dia doa selalu, akhirnya dia jadi baik. Doa Allah mustajab, hari-hari dia sebut. Kita minta itulah insyaAllah. Baik, perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkati pengarang kitab ni dan guru-guru masyayikh-masyayikh insyaAllah. Allahumma amin. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi saya pesan bila sebut sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan berselawat dapat barakah. Nak dapat syafaat Nabi, jawab. Jangan kita tak selawat masuk orang sombong. At-taubatu mu'allaqatun fil hawa'i tunadil lailu wan naharu la taftab. Man yaqbulani la yu'adzab. Ahru kullahu ala hadha hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'atis syamsu min maghribiha rufi'at. Ni cerita bab taubat juga ni. Sesuai lah doa saya bagi tu dah. Sakit cantik tu. Memang matching lah.
Alhamdulillah. Taubat itu tergantung di udara. Tergantung. Berseru siang malam, tidak berhenti-henti. Siapa yang akan menerima aku tidak akan terseksa, dan keadaan itu selamanya, sehingga matahari terbit dari barat. Maka apabila matahari telah terbit dari barat, maka ia terangkat. Nampak? Jadi ini kehebatan taubat ni, tuan-tuan. Bagaimana kita sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Ini taubat lalu. Istighfar tu pun taubat juga. Astaghfirullah innallah kana tawwaba, taubat juga. Pesan ulama lah. Kita siang buat maksiat banyak, sama ada yang disedari atau tidak disedari, maka nak tidur malam tu kita buatlah solat sunat taubat. Saya ingat sampai sekarang, sebelum tidur malam balik, sebelum tidur malam tu solat sunat taubat 2 rakaat. Masa sujud tu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin selama banyak 40 kali. Ataupun nak tidur baca 40 kali. Kita minta ampun pada Allah. Itu zikir taubat. Lepas tu buatlah solat sunat witir 3 rakaat tidur. Al-Mulk jangan tinggal lah. Al-Mulk jangan tinggal. Fatihah 4 kali tu jangan tinggal baca. Nak mengelakkan kita daripada gangguan-gangguan bisikan-bisikan yang syaitan ni, kata Tuan Guru Haji Soleh Musa, sebelum tidur malam baca 41 kali Bismillahirrahmanirrahim. 41 kali, jangan lebih jangan kurang. Lepas tu terus tidur, jangan sembang lagi dah. Sembang batal, kena buat balik. Itu pun satu ilmu kita kongsi daripada para ahli ulama. Okay? Kalau bangun tidur pula, pesan ulama, masih sebut dulu lah, kita bangun tengah malam supaya solat kita diterima, supaya taubat kita diterima, doa kita diterima, supaya solat kita diterima, doa kita dimustajabkan, dan dosa-dosa kita diampuni. Baca mudah. Baca bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sapu muka, duduk atas katil tu sapu muka. Ini pesan habib ni. Lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia banyak bersih sebenarnya. Kalau matan sebenarnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ulama tambah yuhyi wa yumiit. Ada tambah lagi yuhyi wa yumiit biyadihil khair, biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah tu tak masalah. Boleh tambah dan doa, tak ada bid'ah pun. Benda yang baik. Lepas tu baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim faghfirli. Siapa yang bangun tidur malam tu, bangun nak tahajud ke bangun nak subuh, baca tu, solat dia diterima, doa dia diangkat, diijabah, dan dosa-dosa diampuni. Ini hadis sahih. Dah? Berapa dah ilmu tu? Tuan-tuan catiklah amal. Okay. Tapi sekarang ni tak nak salah, dalam YouTube, dalam Facebook banyak. Cuma kita dengar, kita catik atau amal tidak je. Ada barakah. Baik. Sebelum tidur tu solat sunat taubat. Okay? Solat taubat. Moga-moga takut gini, takut kita tidur-tidur tu tidur mati dah. Kita dah sudah taubat pada Allah SWT. Nak cantik lagi, ada lagi ilmu. Mungkin kita ulang-ulang, panah balik lah. Nak cantik lagi sebelum tidur malam, jangan tinggal penghulu istighfar. Dengan yakin, adalah hadis sahih. Dengan yakinnya kita baca, siapa baca pagi, meninggalnya petang, nama nak catat di syurga. Tidur malam baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Guru saya bagi tahu kena sebut illa anta. Cara istighfar yang betul. Sebut anta. Jangan illa ant. Ini orang yang mahir nahwu bahasa Arab lah, saya dengar. Tak ada masalah lah, dua ant pun tidak mungkin tidak ketara salahnya. Cuma anta lah, illa anta, kecuali engkau. Anta tu engkau, Allah. Yakin mati kalau tidur baca tu mati, insya-Allah namanya tercatat di syurga. Macam imam baca lepas maghrib tadi. Elok tu. Cantik tu, dah malam dah, okey dah, cantik dah. Memang terbaik tu. Kita hafal Sayyidul Istighfar. Banyak ilmu-ilmu yang kita amalkan. Benda ni yang mudah-mudah ni kita amal, istiqamah, insya-Allah.
Kita nak apa tuan-tuan? Kita nak hidup dalam keadaan berkah rahmat Allah SWT, dan kita nak mati dalam husnul khatimah. Mati kita dirahmati oleh Allah SWT. Jaminlah dengan rahmat Allah SWT, maka kita akan mendapat syurga Allah SWT, mendapat keampunan dan mendapat redha dan kasih sayang Allah SWT. Kita nak rahmat Allah tu. Baik, semua keterangan ini menganjurkan supaya bertaubat. Bertaubat. Kita dah baca dulu apa rukun taubat macam mana, dah baca dulu. Syarat taubat macam mana, tinggal terus benci dah, tak mau dah. Taubat ni maksiat yang kita buat tu, memang kita benci. Seumpama kita benci dicampakkan ke dalam api, memang tak nak dah, taubat dah, selenda dah. 10 tangan selenda, tak nak buat dah, tak nak dah. Orang kata jom karaoke, tak nak dah. Je contoh gitulah. Ya. Memang tak nak sungguh. Ni taubat jom karaoke, boleh tak? Tak jadi. Lepas tu buat lagi, taubat lagi, tak mau. Itu taubat sampai belancan. Kan? Taubat sungguh, selenda tunggu dah. Tak mau dah, tak mau cerita, tak mau sebut dah. Itu syarat taubat sebenarnya. Kalau macam tu, jom buat lagi, taubat lagi. Itu tak bagi taubat tu, dia bagi tahu buat. Sama bunyi dekat-dekat tu. Taubat dengan tahu buat. Okey. Baik. Semua keterangan ini menganjurkan kita supaya bertaubat. Sebab menganjurkan kita supaya bertaubat, jelas pada kita ini tuan-tuan bahawa kita ni tak lari daripada melakukan dosa dan kesilapan. Nabi SAW yang maksum pun Nabi banyak bertaubat. Adakah kita kata Nabi ada dosa? Tak ada dosa. Tapi kenapa bertaubat? Kerana anjuran daripada Allah SWT. Apatah lagi kita yang banyak dosa, lagi-lagilah banyak bertaubat, no? Adakah cukup dengan istighfar 1 kali sehari? Adakah cukup dengan istighfar 70 kali sehari macam Nabi buat? Nabi memang cukuplah dia, sebab dia tak ada dosa. Kita hak dosa ni bukan 100, 1000 contoh. Sebab kita banyak dosa, banyaklah istighfar dia. Okey, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan. Baik. Dan siapa yang bertaubat akan diterima taubatnya sebagaimana firman Allah SWT. Allahu akbar. Ya. Ni kita harapkan Allah terima taubat kita. Kata ulama, adalah satu keuntungan yang besar sekiranya Allah terima taubat. Bila Allah terima taubat kita tu, kita rapuh lah. Memang ada dalam kitab sebut antara syarat-syarat Allah terima taubat kita, antaranya kita semaya, kita beribadat tu istiqamah, rasa seronok, rasa tenang, rasa aman. Mana kita tak teringat langsung dah nak buat maksiat. Banyak ciri-ciri taubat yang diterima, tuan-tuan. Itu kena baca kitab lain lah. Tapi kita fokus kat ni lah, kita nak keluar tajuk sangat. Sebagaimana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Dan taubatlah kamu semua hai orang mukminun. Ni firman Allah SWT. Allah perintahkan kita bertaubat. Maknanya, dan taubatlah kamu semua hai orang yang mukminun. Orang mukminun ni orang yang beriman, mukmin, Muslim, Islam, mukmin beriman, Islam beriman, supaya kamu bahagia. Maknanya dengan jalan taubat kita mendapat bahagia, selamat daripada seksanya ni Allah SWT, dan mendapat rahmatnya. Ni itu kita sebut kan. Ulama pun sebut, bukan kerana kita masuk syurga, bukan kerana amalan kita. Kalau nak diukur amalan kita tak banyak mana, tuan-tuan, rahmat Allah SWT. Jadi salah satunya bagaimana untuk mencapai rahmat Allah SWT, maka kita bertaubat, berdoa. Saya ada satu artikel banyak, antara dia usul ulama sebut ada 10 perkara yang mengundang rahmat Allah SWT. 1, taat pada Allah, taat pada Rasul, muliakan orang ahli ulama, muliakan ibu bapa. Banyak, ada 10. Membaca Al-Quran dan faham maknanya, sentiasa bertaubat, berzikir, berselawat, beristighfar, merapatkan silaturahim. Ini perkara-perkara yang mengundang rahmat Allah SWT. Disebabkan kita mengundang rahmat Allah SWT, bukan amalan, bukan pahala yang masuk syurga, tuan-tuan. Rahmat Allah, Allah kasih sayang kita, kasih sayang Allah, Allah yang memasukkan kita dalam syurga. Itu kita, bukan kita masuk dengan pahala kita, tuan-tuan. Boleh ya? Baik, semoga kita sama-sama amalkanlah, insya-Allah. Ya? Saya pun mengajar untuk diri saya sendiri ni. Ya? Banyak lagi perkara-perkara yang perlu saya pelajari, saya perbaikilah, insya-Allah. Okay. Dan Allah SWT berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat ni bisa dengar ya?
Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Betul, kalau kita baca hadis ke, hadis boleh kira lagi. Kalau baca Quran, kalau boleh, guru saya pesan baca Quran, kalau boleh kita baca dalam khutbah ke, dalam kuliah ke, kalau boleh baca betul-betul tajwid dah. Ni baca ngaji tadarus betul, baca biasa ni tak betul. Panjang pendek tak ke mana hala. Tak boleh, sebab Al-Quran mukjizat. Al-Quran dijajak oleh Nabi sallallahu alaihi Jibril alaihissalam dalam bentuk tajwidnya komplit, kita baca ikut tajwid dah. Pahala di situ. Untunglah siapa yang belajar tajwid betul, baca tajwid ni untung. Orang yang tajwid baca betul, baca elok, keutamaan jadi imam. Alhamdulillah, kita bulan Ramadan semua pakat jadi tok imam di rumah. Alhamdulillah, semua naik pangkat tu. Bagus juga COVID-19 ni semua naik pangkat jadi tok imam. Kan? Nampak? Apa tuan-tuan? Daripada tak tahu boleh tahu. Walaupun tanya ustaz gini kau ni mana ustaz berapa rakaat lama-lama jadi pandai. Kan? Alhamdulillah. Itu pengajaran yang baik bagi kita tu. Kalau kita tengok hak jahat, hak buruk pun banyaklah. Ekonomi tu biasa, masuk kerja hilang tu biasa. Tapi yang baik pun banyak. Maksiat pun tak ada, jenayah pun tak ada, karaoke pun tak ada kan. Kita jangan tengok hak buruk je, hak baik banyak juga. Nak cerita kepada kita tu, pengajaran kepada kita, Allah Maha Adil. Ada hak buruk, ada hak baik. Nampak tak tuan-tuan? Ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada rendah. Ada besar, ada kecil. Nak menceritakan kepada kita bahawa Allah Maha Adil. Kita yang suka komplain ni tak adil kan. Biasalah kita. Nampak, ini pun pengajaran kepada kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia kata apa? Wahai orang-orang beriman. Ni ayat seru lagi ni. Ayat seru ni. Wahai orang-orang beriman. Allah seru kita. Kan sesahnya kita orang beriman. Ni dia panggil ayat Madaniyah. Kalau ayat Makiyah, ya ayuhan nas. Ayat Madinah Madaniyah ni, ya ayyuhallazina amanu. Maknanya Allah suruh kita ni orang beriman. Hanya saja orang beriman yang bertaubat kepada Allah. Bertaubatlah kamu kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Nasuha ni mana taubat yang sebenar-benar taubat. Tu maksud dia nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini salah satu rahmat. Maknanya kita merasakan bahawa kita ni dosa banyak, kita bertaubat pada Allah SWT. Akhirnya Allah ampunkan dosa kita. Kita bukan minta syurga pun. Dengan rahmat Allah, dengan kita bertaubat kepada Allah SWT, Allah rahmat kita, akhirnya kita masuk dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tuan-tuan? Salah satu rahmat. Jangan kita kejar pahala semata-mata tuan-tuan. Banyak lagi lah. Sungai dalam syurga tuan-tuan, hebat nak sebut dalam syurga ni. Sungai madu, sungai arak, ringin nak makan. Dalam syurga tempat yang hebat tuan-tuan. Tak ada yang benda yang menyakiti, sama ada telinga, mata, segala-galanya tak ada dalam syurga yang menyakiti. Bau busuk pun tak ada, nak kecil, nak berak pun tak ada. Tak ada benda-benda yang menyakiti lah, tak ada. Semua bahagia berlaku, semua amal berlaku. Teringin nak makan apa, semua ada. Tak menyusah, teringat ya sampai. Tak payah duk periuk belanga peti air mesin basuh, tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ini salah satu rahmat Allah SWT datang pada kita. Sebab kita bertaubat, Allah ampun dosa kita, menyebabkan kita masuk syurga. Macam tadi, ayat tadi tu, doa tadi yang saya bagi kita baca tu. Masa hidup dia jahat, tapi dia taubat, dia doa, dia mati dalam keadaan bertaubat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah tengok hujung dia, akhirnya dia kuburnya luah, sejauh mata memandang. Akhirnya dia dapat nikmat. Tak dapat azab kubur, tak kena azab kubur. Sedangkan orang tengok masa hidup dia jahat. Pasal apa? Pasal Allah ampun saat-saat terakhir dia tu. Jadi kita nak tengok terakhir kita. Jangan duk sebut hak masa lalu tu. Kadang-kadang masyarakat kita sama duk sebut hak jahat-jahat lalu. Kita duk nampak jahat masa lalu dia. Akhirnya kita yang mati dalam tak ada baik, dia mati dalam keadaan baik. Macam mana? Mana kita tidak boleh sangka-sangka buruk dengan orang lah. Ya? Dan kita tidak boleh merasakan selesa kita pada sekarang ni. Belum tentu tuan-tuan, sebab Allah yang pilih. Ini berhati-hati. Samalah. Ini pengajaran yang cukup hebat bagi kita. Okey. Baik. Boleh? Boleh? Macam sedih, macam takut ya. Insaf tak apa. Boleh je. Tengok lain macam, tenung saya lain macam ya. Takut juga saya ni.
Dia tengok saya ni banyak tengok dia. Tengok ustaz nak berhenti bila. Satu. Ataupun handsome juga ustaz ni. Tu baguslah. Okey. Tu dia kata, ustaz dulu ada misal ni tak ada misal. Ada juga dia tengok tu dia lain macam. Dia punya set. Okey. Boleh insya-Allah. Lama kita tak jumpa ni. Saya pun duk rindu-rindu kat tuan-tuan tu. Ada juga yang cuba nak buat live tu, saya PKP saya tak berani keluar. Nak mari buat live kat sini tak berani. Ada banyak suruh buat live kat rumah. Tak reti saya nak buat macam ni. Nak kena buru ngaji Nizam tu. Kena bayar mahal kat dia. Tak reti nak buat. Grup saudara mara saya pun suruh saya buat live. Tak reti kata. Lepas tu malam ni saya kata tengok live ni kat kampung paya lah. Sikit-sikit boleh lah. Tak reti nak buat live. Handphone pun dah 5 tahun dah. Dah expired ni. Okey. Tak apalah tuan-tuan. Apa-apa pun ada kongsi insya-Allah. Yang baik kita kongsi. Baik. Sesungguhnya taubat itu pembuka dari segala kebaikan. Nampak tuan-tuan? Bila kita bertaubat daripada dosa, Allah pun dia akan buka pintu kebaikan kita. Kita jadi beramal ibadat pun jadi baik. Jadi baik belaka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apabila dosa kita Allah tak ampun, jadi semayang pun tak jadi, apa tak jadi. Salah satu sebab mana taubat ni, bila kita taubat ni Allah ampunkan dosa-dosa, dia akan buka pintu kebaikan pada kita. Kita menjadi orang yang baik, orang yang istiqamah, orang yang rajin solat, rajin baca Quran. Dia ada kebaikan tuan-tuan. Yakin bila kita taubat ada kebaikan. Faham tak maksud dia? Nampak? Lagi mana kita tak taubat, banyak dosa tu, jadi semayang malah mengaji, malah tahajud pun berat. Nak bangun tahajud pun 4-5 kilo. Terkejut je banyak. Nampak tuan-tuan? Memang ulama sebut tanda-tanda sebabkan kita berat nak solat, tanda-tandanya sebab kita nak bangkit tahajud berat, sebab kita banyak buat maksiat waktu siang, sebab kita tak taubat. Memang ulama sebut. Jadi kena tidur mana kita taubat, Allah kita taubat. Lepas tu kata pesan ulama, kalau kamu nak bangun bermunajat kepada Allah SWT pada waktu malam, jangan buat maksiat waktu siang, dan nak tidur tu banyak bertaubat kepada Allah. Istighfar 1 kali sebelum tidur, insya-Allah. Berat tuan-tuan nak bangun tu. Jadi berat dosa kita tak perasan tu. Kalau orang tindih dengan guni pasir kau 4 kilo 5 kilo boleh tak bangun. Ni tak tindih tapi berat dosa tak boleh bangun. Faham maksud dia? Kita tak nampak berat tu. Kalau kita nampak berat dosa tuan-tuan, tak berani kita buat tu. Buat dosa 5 kilo tak bau. Buat dosa 5 kilo. Beratus-ratus kilo tak jalan mana lah kita. Tapi tak nampak betul. Faham maksud saya? Kita tak nampak tuan-tuan. Sama juga pahala tak nampak. Jadi hak tak nampak ni yang kita tak ambil berat. Kita dah nampak hak duk kena kat badan, kita dah jaga. Faham tak? Ini pun kita kena ambil muhasabah diri ni. Sebab tak nampak. Kejahatan yang kita buat tak nampak. Kebaikan kita buat tak nampak. Tapi sebenarnya di sisi Allah tu tetap ada. Yakin. Baik. Ni. Maknanya taubat itu pembuka daripada segala kebaikan dan menyebabkan keselamatan. Dah dapat kebaikan dan juga menyebabkan keselamatan. Sebab apa? Sebab kita tak ada dosa, kita dah diampun oleh dosa Allah SWT, dosa kita dah taubat, maka kita dapat keselamatan. Allah beri keselamatan kepada kita. Nampak? Dan memberi kebahagiaan, maknanya dan kebahagiaan tiap mukmin. Kita dapat bahagia. Nampak betul? Dengan kita bertaubat, dia bagi pembuka segala kebaikan. Satu. Yang kedua, menyebabkan keselamatan atas kita. Dan yang ketiga, mendapat kebahagiaan tiap orang mukmin. Nampak? Itu 3 bagi. Ada banyak lagi. Masya-Allah. Dan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Tak apa belajar mengaji tak apa, berlagu sikit tak apa. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Elok tutup sadaqallahul azim. Nak ngaji ni elok baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tutup sadaqallahul azim, menghormati, memuliakan Al-Quran. Tu cara ulama ajar. Maksudnya apa? Dan mereka yang bila berbuat dosa besar yang keji. Siapa? Kita lah tuan-tuan. Kita manusia biasa tak leleh-leleh dosa. Nabi tak ada dosa. Kita ni. Dan mereka yang bila berbuat dosa besar yang keji. Dosa besar banyak tuan-tuan. Mengumpat, memfitnah, macam-macam lah. Ada dosa besar, ada kecil.
Ada juga dosa kecil kita abaikan jadi dosa besar. Atau anaya pada dirinya, yakni berbuat dosa kecil. Maknanya buat dosa kecil, kita buat dosa kecil, nanya diri kita juga. Lalu ingat pada Allah. Dia buat dosa besar, buat dosa kecil, nanya diri kita sendiri, buat dosa nanya kita sendiri, bukan nanya orang. Maka dia ingat pada Allah, teringat balik pada Allah, menyesal dan minta ampun atas dosa dia tu. Untuk dosa yang kita lakukan dia minta ampun. Jadi kita buat dosa, kita minta ampun. Ini perintah Allah SWT. Maknanya jelas pada kita bahawa Allah Maha mengetahui jadi kita, mana inilah kerja kita, mana tak boleh lagi kita pada dosa. Jadi Allah kata ingat pada Allah. Kita buat dosa, kita ingat pada Allah dan minta ampun untuk dosa kita, kerana tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan tidak tetap selalu berbuat dosa sedangkan mereka mengetahui akan dosa dan maksiat. Jadi itulah hasilnya kebaikan daripada taubat, tuan-tuan. Bila kita buat dosa, kita isah taubat pada Allah, taubat pada Allah, akhirnya mengisahkan kita, akhirnya sekaligus sikit demi sedikit, orang kata berdikit-dikit kita akan tinggal maksiat. Ini salah satu kehebatan daripada kesan orang itu selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja siapa? Memanglah usaha ikhtiar kita kan, tapi kerja siapa? Kerja Allah. Setelah kita berdoa, bertaubat pada Allah SWT, Allah kurniakan, maka Allah beri kita ni orang yang baik. Maka bila kita dah tutup dosa kita dengan bertaubat, akhirnya bersihlah kita, maka Allah akan pandu kita buat baik dan kita tidak akan terjerumus lagi ke lembah maksiat. Itu yang kita harapkan. Nampak tak tuan-tuan? Allahu Akbar. Ni surah Ali Imran. Nah, surah Ali Imran ayat 135. Tapi ada juga orang salah baca surah Al Imran. Salah tuan-tuan. Ustaz Zul pula. Orang ngaji Quran dia tahu sebut. Kalau sebut surah Al Imran tak betul lah. Sebut surah bukan betul dah. Surah Ali Imran. Ali makna ahli keluarga Imran. Kalau Al Imran tak ada makna Ali Imran, keluarga Imran. Okey. Jadi kita dapat ilmu ni sikit, walaupun sikit, kita betul lah. Baik. Boleh lagi ya? Sikit ya. Sa'id bin Abi Burdah meriwayatkan daripada ayahnya, daripada neneknya. Mana daripada ni dia panggil sanad lah. An tu. Bukan an kita baca hadis tu sanad, dia panggil sanad. Daripada tu. Tu dia panggil sanad tu. Riwayat rawi ya. Sa'id bin Abi Burdah meriwayatkan daripada ayahnya dan dari neneknya berkata, Nabi SAW bersabda. Maknanya semua daripada Nabi. Ada dia punya riwayat. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Wa fi riwayatin ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaih fil yaumi wal lailah mi'ata marrah. Ni cukup cantik tu. Malam, dia kait dengan malam. Baik, dia kata apa? Sesungguhnya saya membaca istighfar, minta ampun dan taubat tiap-tiap hari 100 kali. 1 kali. Di lain riwayat, hai manusia, taubatlah kamu kepada Allah, maka saya bertaubat kepada Allah setiap hari semalam 100 kali. Ini dalil dia, tuan-tuan. Ini dalil dia. Maknanya sekurang-kurang paling doa kita 100 kali lah. Yang paling pendek, tuan-tuan, astagfirullah. Astagfirullah apa maksudnya? Astagfirullah, aku mau minta ampunan kepadamu ya Allah. Boleh macam-macam istighfar boleh. Nak istighfar penuh boleh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ikut nahwu bahasa Arab, hayyul qayyum yang betul lah. Tapi tak salah pun kalau kita sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi saya rujuk kepada ulama-ulama atau tutup guru yang mahir bahasa Arab, dia kata yang paling tepat hayyul qayyum. Tak ada salah lah. Jangan kita salah pula orang betul hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salahnya zikir munajat tu ada astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Salah zikirnya tu. Patut illahu. Ada kita tengok ada beberapa yang perlu diperbetulkan. Sama juga doa kata Quran ada juga salah ulama sebut. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Sampai habis. Bukan nasina, mimma nusina. Lepas tu dalam Quran tu mungkin dia silap tu. Mimma nusina bukan nasina. Ini pun ilmu jugalah. Yang menonton pun boleh berhati lah. Kan? Betul kan? Bukan saya pandai tak. Saya tengok ustaz-ustaz tutup guru sebut, kita betul lah. Kita sebut lah. Kita ni copy paste daripada tok guru lama pun jadilah. Betul-betul 100 kali. Maknanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dan taubat tiap-tiap hari 1 kali, padahal telah diampuni oleh Allah SWT semua dosanya. Mana memang tak ada dosa. Memang tak ada dosa Nabi ni. Memang Allah sentiasa ampun dah. Memang Nabi terbebas daripada dosa maksudnya. Yang lalu dia akan datang, maka bagaimana kita yang belum mengetahui apakah diampunkan atau tidak dosa kita ni? Tu Nabi tuan-tuan. Nabi tak ada dosa dah, tapi Nabi istighfar. Apakah tidak selayaknya taubat tiap-tiap waktu dan tidak berhenti-henti membaca istighfar? Ini persoalan yang kita jawab. Selayak tak kita? Layak tak kita? Memang selayaknya lah kita kena istighfar 1 kali sehari. Itu paling-paling koman. Sebab kita banyak dosa. Jadi kata ulama, Allah cukup tak suka, Allah benci orang yang segan nak beristighfar. Menganggap dia tak ada dosa, Allah tak suka. Jadi kita ambil pengajaran. Wallahu alam. Boleh boleh kita tangguh tu, tak tangguh dah, berhenti teguh dah. Sekadar itu saja tuan-tuan. Isyak dah masuk. Jadi alhamdulillah sama-samalah kita amalkan. Bolehlah istighfar macam mana pun. Jadi istighfar. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf ada salah dan silap. Jadi yang baik itu semua daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang daripada keluhan jasa sendiri, saya mohon jasa baik tuan-tuan. Bolehlah beri teguran yang membina kepada saya untuk saya memperbaiki diri saya yang lemah, yang jahil, yang dhaif ini. Jadi amalkanlah ilmu-ilmu yang dapat kita sama-sama pada malam ini. Semoga kita mendapat rahmat Allah SWT. Doakan saya insya-Allah. Jadi itu saja. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir